Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam siri video, siri FB Live tentang bicara harta dan pusaka. Tajuk kita pada minggu ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak buat pengiraan faraid. Kita nak macam mana, nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak kira faraid. At least kita tahu macam mana untuk kira faraid untuk keluarga kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk suami kita, untuk mak ayah kita contohnya, supaya bila kita tahu pembahagian faraid, siapa waris kita, siapa yang mendapat bahagian daripada harta kita dan berapa banyak bahagian yang mereka dapat, insya-Allah dia orang ataupun kita sendiri dapat merancang untuk memastikan harta yang kita tinggalkan itu menjadi manfaat kepada waris kita. Seperti biasa, saya nak war-warkan, boleh like FB page kita. Kita ada dua FB page. Satu nama dia Pembahagian Harta Pusaka. Satu lagi FB page Bicara Pusakaku. Kalau nak baca cara lebih santai, mungkin tak nak tengok FB ada gangguan apa semua, tuan-tuan boleh tengok dekat blog Bicara Pusakaku. Kami kumpulkan di sana semua artikel-artikel kami berkenaan dengan perancangan harta dan pusaka. Dan video-video yang kita rakam, macam FB Live kita ni pun kita akan upload kepada YouTube channel kita, Bicara Harta Warisan. So tuan-tuan boleh bila masa ada keperluan, boleh tengok FB page kita, blog kita dan juga YouTube channel kita. Jadi seperti mana tajuknya, kita nak buat perkongsian hari ini berkenaan dengan pengiraan faraid. Tapi sebelum saya kongsi bagaimana kita nak kira, saya nak tanya dululah, apa itu faraid? Kan, bila kita cakap pasal harta pusaka ataupun harta warisan ni, selalu orang ingat faraid. Tapi faraid itu apa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, faraid ini dari segi bahasa dia maksudnya tentu ataupun pasti. Itu dari segi bahasa Arabnya lah, tentu ataupun pasti. Dari segi istilah syarak pula ialah pembahagian harta seseorang Islam yang meninggal dunia, sama ada dia berwasiat ataupun tidak. Maksudnya faraid ini adalah satu ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang Muslim apabila dia meninggal, bagaimana harta dia hendak dibahagikan. Sebab tu kalau kita tengok drama, kadang-kadang orang cakap bila meninggal je cakap pasal faraid, cakap pasal waris faraid, cakap pasal bahagian faraid. So itu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. So kita selalunya bila sebut je faraid, kita dah faham lah, mesti cakap pasal harta pusaka. Bila kita cakap harta yang ditentukan ni datang dari mana? Sumber, kalau kita dalam Islam ni, setiap sesuatu tu kena datang apa sumber hukumnya. Sumber hukum faraid ni, tuan-tuan dan puan-puan, datang daripada surah Al-Quran, daripada surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan juga ayat 176, di mana dalam ketiga-tiga ayat ini Allah perincikan siapa waris-waris kita dan berapa bahagian yang setiap waris itu dapat, dan dalam keadaan mana dia dapat harta kita tu. Kita dah cakap pasal faraid. Ada yang kalau kita sebut faraid ni, dia akan jawab, bila kita sebut harta pusaka ni, dia akan cakap faraid kan ada, kenapa saya nak rancang contohnya. So bila kita tanya lanjut, saya selalu tanya lanjut, apa dia? Tolong cerita sikit apa maksud faraid yang tuan faham tu. So ramai sebenarnya tak tahu. So dia setakat tahu bahawa kalau orang meninggal, harta dia dibahagikan dengan faraid. Tapi macam mana harta itu dibahagikan, apa syarat-syarat sebelum harta itu dibahagikan, siapa waris dan berapa waris dapat, dia pun tak tahu. Jadi bila kita sebut pasal harta ni, lajulah orang cakap pasal faraid, tapi kita kena ikut hukum. Banyak kadang-kadang kita tengok bila meninggal saja, faraid itu jadi macam perkara nombor satu. Orang kata nombor uno, yang paling penting. Sebenarnya kalau kita beranggap begitu, sebenarnya kita mungkin salah. Sebenarnya yang nombor satunya bukanlah faraid. Faraid ini bukan nombor satu. Jadi faraid ini nombor berapa? Nombor 2 ke? Nombor 3 ke? Nombor 4 ke?
Bukan. Sebenarnya faraid ini adalah cara pembahagian terakhir. Ramai bila saya sebut terakhir mungkin terkejut kan. Tapi sebenarnya dalam perancangan harta Islam, pembagian harta Islam, faraid ini adalah cara pembahagian terakhir. Kenapa Allah letakkan faraid? Sebab kita ni selalu lupa. Walaupun Allah bagi cara pembahagian harta yang lain, kita tak buat masa kita hidup. Jadi Allah sediakan faraid supaya bila seseorang tu meninggal, dia tak buat apa-apa perancangan, faraid lah yang akan menentukan macam mana harta dia dibahagikan. Tapi sebelum dibahagikan ikut faraid itu pun ada syarat-syaratnya yang akan share. Tu hakikat yang sebenar. So bila kita sebut faraid ni, bila orang tu meninggal, sebelum harta dia difaraidkan, ada banyak benda yang kita kena tolak. So yang pertama kita akan tolak daripada harta dia, yang paling baik adalah kos pengebumian dia. So bila orang mati, paling baik, paling elok adalah mengambil harta dia untuk belanja perkebumian dia. So kalau orang dulu-dulu kita tengok, hari tu saya tengok satu gambar Muhammad Al-Fatih. Dia tengok serban dia besar, serban Muhammad Al-Fatih ni. Muhammad Al-Fatih ni tuan-tuan tahu kan siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih the Magnificent. So dia Sultan Uthmaniyah yang berjaya membuka kota Istanbul. So dia punya serban tu besar sebab serban dia itulah yang akan mengafankan mayat dia. So paling baik kos kebumi kita, barang-barang kebumian kita tu, kos bayar untuk korek liang apa semua adalah datang daripada harta kita. Yang tu pertama kita tolak daripada harta tinggalan si mati. Yang kedua, kita tolak hutang dia. So dia ada hutang, contohnya hutang kepada Allah. Dia ada kemampuan tapi seumur hidup belum tunaikan haji. So waris perlu buat badal haji untuk dia. Itu hutang dengan Allah. Kalau dia ada nazar, dia pun kena bayar hutang tersebut. Ada zakat yang tak ditunaikan, itu pun adalah hutang kepada Allah. Kemudian tolak hutang kepada manusia. Dia ada hutang dekat kawan, hutang dekat bank, hutang dekat koperasi, itu pun hutang yang perlu dilansaikan. Kenapa hutang ni penting? Sebab Allah kata walaupun seseorang, ada satu hadis kata, walaupun seseorang itu dia mati syahid, tetapi kalau dia masih ada hutang, dia adalah terhalang daripada tempat yang mulia. So pentingnya menyelesaikan hutang ni. In fact kita tengok dalam hadis Nabi tak akan menyolatkan orang yang ada hutang. Bukan Nabi tak solat, Nabi larang orang lain solat, sahabat lain solat, tapi Nabi sendiri tak solat. Nak menunjukkan betapa pentingnya menyelesaikan hutang. So yang kedua tadi, kita tolak hutang. Yang ketiga, kita tolak hak orang lain. Hak orang lain banyaklah. Contohnya dia ada buat hibah, dia ada hibahkan tanah dia. So sebenarnya tanah tersebut bukan lagi milik dia sebab dia dah hibahkan. Ada lagi, dia ada tolak harta sepencerian. Contohnya isteri ada hak ke atas harta sepencerian, ke atas harta suami dia di Malaysia. Jadi itu pun akan dikira sebagai hak orang lain. Jadi selepas kita tolak kos perkebumian, kita tolak hutang, kita tolak hak orang lain, kalau dia ada wasiat 1/3, contohnya dia bagi kepada madrasah, bagi kepada sekolah, bagi kepada hospital pun kita tolak juga. Dan baki yang ada selepas ditolak kesemua bagi ini, baki tersebut barulah tertakluk kepada faraid. Sebab tu yang saya kata tadi, faraid ini adalah cara pembahagian yang terakhir. Tapi sebab orang kita, terutamanya orang Melayu di Malaysia ni, sebab dia tak buat apa-apa perancangan, so bila seorang tu meninggal, faraid itu menjadi utama. Sedangkan yang lebih utama adalah untuk melesaikan hutang si mati. Jadi mesej pertama yang saya nak tuan-tuan simpan, tuan-tuan bawa pada sesi kali ini adalah iaitu faraid bukanlah yang pertama tetapi yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang kata faraid ini tak adil kepada perempuan. Kita kadang-kadang dengar kan. So kita kena faham bahawa faraid ini adalah pembahagian yang telah ditentukan. Jadi kalau kita rasa kita ada keperluan spesifik, kita ada kehendak spesifik, contohnya nak bagi kepada anak perempuan lebih sikit, nak bagi kepada isteri lebih sikit, sayang kat isteri sebab isteri dapat sikit, 1/8 contohnya, kita kena rancang. Sebab kalau kita rancang daripada awal, tak ada masalah. Itu yang kedua saya nak sebut, bahawa faraid adalah pembahagian yang paling adil. Kenapa paling adil? Kerana dia menjamin hak semua waris. Semua waris yang ada hak akan dapat. Jadi
kalau kita ada, macam saya kata tadi, ada keperluan, ada kehendak untuk memberi selain daripada pembahagian farid ni, kita kena rancang lah. Janganlah buat kesilapan tak rancang. Bila kita tak rancang, lepas tu kita menyalahkan farid, tak betul. Dan juga kalau kita ambil farid saja tanpa menyelesaikan hutang pun tak betul. Kita kena kesian. Pertama, kesian kepada si mati, sebab tanggungjawab dia ke atas harta tu tak terselesai, tak orang kata tak tertunai, hutang dia tak terbayar, kan? Jadi kita kesian kepada si mati, dan kesian juga kepada waris. Kadang-kadang sebab tak faham faraid, ada waris yang ambil bahagian. Bahagian tu bahagian adik dia contohnya, tapi sebab dia tak faham, dia ambil dekat dia semua. Sebab keuntungan yang kita dapat masa hidup ni sangatlah sedikit. Sebab nanti bila kita dah meninggal, kita akan ada kerugian yang sangat banyak. Okey, tu yang pertama saya nak sebut dah. Okey, jadi bila cakap pasal faraid ni, kita dah tahu dah, tadi kita dah tahu kedudukan faraid dalam susunan penyelesaian pusaka ni. Kita tahu dia yang terakhir. Jadi faraid ni ada berapa golongan? Siapa yang patut dapat harta faraid ni? Kita tahu tak siapa yang akan dapat, siapa waris kita? Dia dapat berapa banyak, siapa bukan waris contohnya. Jadi saya nak share bahawa faraid ni ada 3 golongan. Dalam urusan pusaka ni ada 3 golongan. Yang pertama kita panggil asbabul furud. Asbabul furud ni istilah bahasa Arab lah, tapi dalam bahasa Melayunya adalah faraid yang menerima mengikut ketentuan syarak. Ketentuan syarak ni maksudnya yang ikut pembahagian daripada An-Nisa 11, 12 dan 176 tadi. Okey. Yang kedua adalah waris asobah. Waris asobah ni siapa? Waris asobah ini dah waris yang tidak mendapat secara fardu. Maksudnya contoh macam isteri adalah waris fardu, waris asbabul furud. Kalau ada anak, isteri akan dapat 1/8 contohnya. Kalau tak ada anak, isteri mendapat 1/4. So yang tu dah ditentukan. Itu kita kata bahagian wajib tadi tu. Waris asobah ni pula selepas ditolak kepada bahagian-bahagian fardu tadi, bahagian isteri, bahagian ayah, bahagian ibu, baki tersebut akan pergi kepada asobah, iaitu baki. Contoh asobah ni siapa? Anak-anak lah. Anak lelaki adalah waris asobah. Lepas tu ada lagi satu apa yang kita panggil zawil arham. Zawil arham ni, perkataan zaw dengan arham itu merujuk kepada kaum kerabat dekat dalam bahasa Arab lah. Waris yang mempunyai hubungan kerabat tetapi dia terhalang daripada mendapat harta pusaka menurut mazhab Maliki dan juga pendapat mazhab Syafi'i. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kalau ikut mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat kalau tidak ada waris asbabul furud dan tak ada waris asobah, mereka berpendapat bahawa waris zawil arham itu lebih berhak mendapat bahagian daripada baitul mal. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau tak ada asbabul furud, tak ada asobah, baitul mal akan mendapat bahagian tersebut. Contoh waris zawil arham ni siapa? Contoh dia anak saudara si mati. Contohnya anak kepada saudara perempuan si mati. Ataupun cucu perempuan, iaitu anak kepada anak perempuan. So dia orang ni waris ke tak? Waris, ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan darah, tetapi tidak mendapat bahagian faraid. Okey. Tapi kita dekat Malaysia ni, untuk kita faham mudahnya, dekat Malaysia kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. So zawil arham tidak mendapat bahagian faraid. Bahagian itu pergi kepada baitul mal lah. Jadi saya nak buat nota, mesej ataupun ilmu ketiga yang saya nak tuan-tuan ingat adalah golongan yang mendapat bahagian secara fardu, ada golongan yang dapat secara fardu, ada yang mendapat bahagian secara asobah. Itu cakap pasal faraid. Kejap lagi kita kira lah. Ni saya nak bagi orang kata penerangan dulu, bagi faham apa dia faraid, berapa golongan faraid. Jadi berbalik kepada perbincangan. So dalam pembahagian faraid ni ada 25 golongan yang dapat
faraid. Bahagian faraid ni ada 25 golongan, 15 lelaki dan 10 perempuan. 10 yang perempuan, 15 yang lelaki. Waris terdekat siapa? Waris terdekat yang tak terhalang adalah ibu, bapa, pasangan. Maksudnya kalau suami meninggal, isteri dia, isteri meninggal, suami dia, anak lelaki, anak perempuan. Ini adalah waris yang tidak terhalang. Waris yang dinafikan, yang ternafi, contohnya ada talian darah tapi tak dapat, macam saya kata tadi, zawil arham. Tapi ada juga waris yang memang anak, memang ayah contohnya, tapi tak mendapat. Okey, ini kategori yang pertama, yang berlainan agama. Contohnya dia bukan Muslim, dia masuk Islam. So ayah dia sepatutnya dapat sebab ayah tak terhalang, tetapi dia terhalang sebab ayah dia berlainan agama. Sama juga kalau ayah dia masuk Islam, anak dia masih bukan Islam, walaupun darah daging sendiri, walaupun anak dia tak dapat juga bahagian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membunuh. Contohnya dia bunuh ayah dia. So terbatal. Dia tak dapat bahagian faraid kepada pusaka ayah dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anak tidak sah taraf. Kalau ikut fatwa di Malaysia, anak tak sah taraf ni adalah yang lahir tak cukup 6 bulan dan dia dinasabkan kepada ibu dia. So walaupun dia adalah anak biologi kepada bapa dia, dia tak mendapat bahagian faraid. Okey. Okay, so sekarang kita dah tahu dah siapa dia, waris yang akan dapat, apa itu asbabul furud, apa itu waris asobah, apa itu zawil arham, siapa yang terhalang. Sekarang harta apa yang kita kena bagi ikut faraid ni? Harta apa? Kita selalu kalau orang ni dia cakap ASB yang besar-besar lah, KWSP, tabung haji, rumah, tanah, kan? Okay, sebenarnya harta yang lain pun sebenarnya perlu dan wajib dibahagikan ikut faraid, asalkan dia harta tinggalan. Bila kita cakap harta tinggalan tu, kain baju, pinggan, mangkuk, macam ada kawan saya basikal sampai 10,000, ada 2-3 biji, itu pun kira harta yang tertakluk pada faraid. Ada kaki mancing, dia punya joran sampai 10, harga beribu-ribu. Raket badminton harga beribu-ribu pun tertakluk kepada faraid. Saya pernah jumpa kawan saya, pelanggan dia, klien dia simpan rim kereta. Rim kereta punya banyak. Yang tu pun termasuk juga pada harta yang perlu difaraidkan. Jadi jangan kita ingat rumah, jangan kita ingat tanah, simpanan bank, ASB saja. Memang betul lah tu pun faraid, tapi yang lain pun adalah harta faraid. Kering mulut. Okey, macam pagi tadi ada seorang hamba Allah ni bertanya kepada saya, mak saya dah meninggal, saya ada 3 adik-beradik, pembahagian harta dekat pejabat pusaka kecil telah selesai, tapi adik-beradik saya tak bagi bahagian yang dapat kepada mereka kepada saya. Contohnya tabung haji arwah mak saya ada banyak, tapi abang saya simpan, kakak saya simpan, tak nak bagi dekat saya dengan alasan nak tunggu dividen, nak tunggu hibah daripada tabung haji, duit ASB, barang kemas, semua dia orang simpan. Dia kata dia tak dapat. Jadi ini kadang-kadang orang salah faham. Dia orang ingat bila dia orang menjadi penama kepada tabung haji, penama kepada KWSP, dia orang ingat duit itu milik mereka. Sebenarnya tidak. Sebarang penamaan sama ada di tabung haji ataupun di KWSP hanyalah sebagai pemegang amanah dan pentadbir. Dia kena bahagikan mengikut faraid. Walaupun duit tu dapat semua dekat dia, sebab yang tanya saya ni dia kata tanah, rumah tak ada masalah, selesai di pejabat pusaka kecil, tapi duit yang dapat kat dia orang ni dia orang tak bagi dekat saya. So kita kena berhati-hati sebab apa yang kita ambil itu adalah harta yang haram, harta yang batil, dan Allah larang kita daripada buat benda ni. Bukan saja salah di sisi syarak, tetapi dari sudut undang-undang pun salah. Cuma kalau pergi mahkamah bergaduh adik-beradik itu tak elok lah, tak cantik lah, boleh bermasam muka, kadang-kadang sampai ke hayat-hayat tak bertegur siapa. Jadi kita kena
faham. Kalau kita terima sebagai pentadbir, sebagai pemegang amanah, kita kena beri hak tersebut kepada waris yang lain. Dah 20 minit lah. Kita kena cepat sikit sebab saya nak share. Kejap lagi nak tunjuk macam mana nak kira. Jadi, mesej keempat yang saya nak sampaikan, ada ramai golongan waris dan setiap orang tu ada struktur farid dia yang berbeza. Contoh saya, ada anak 3 orang perempuan. Struktur farid saya berbeza. Tuan-tuan mungkin ada anak lelaki, mungkin tak ada anak lelaki, mungkin setengah orang tak ada anak. So, pembahagian-pembahagian yang berbeza ini, struktur-struktur yang berbeza ini akan orang kata apa, membezakan struktur farid seseorang daripada seseorang yang lain. Okey, kejap tuan-tuan, saya nak, sebab orang kata kita pakai tak berapa teknologi, tak berapa tinggi ni, saya nak kena pusing. Sebab kalau saya guna front video ni, tuan-tuan tengok nanti macam bahasa Rusia. So saya nak kena tukar sikit. Tunggu sabar sekejap Okey. Boleh nampak Boleh nampak Okey. Sekarang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak kira. Saya ada beberapa contoh yang saya sediakan. Nanti kalau ada spesifik tuan-tuan nak kira, mungkin ada kebetulan sama dengan saya kira ni, tak apalah. Tapi mungkin ada yang setengah tu tak sama dengan saya tunjuk ni. Nak suruh kira yang tuan-tuan dan perempuan punya, boleh hantar mesej dekat FB page kita, boleh komen, nanti saya tengok, insyaAllah saya akan jawab. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini, seseorang yang meninggal, dia ada isteri, ada ayah, ada ibu, ada seorang anak lelaki, AL ni anak lelaki, dan seorang anak perempuan. So macam mana kita nak bahagikan? Maksudnya yang meninggal ni siapa? Yang meninggal ni suami dia lah. Okey. Bukan. Yang meninggal, yang ni saya contoh ni, yang meninggal isteri dia. So waris dia ada suami. Nanti kita kira yang meninggal tu isteri pula. Tapi orang perempuan dia selalu suruh kira yang suami dia. Sebab tak macam mana dia orang kata, dia orang percaya yang meninggal dulu tu suami. Selalu dia orang suruh kira saya, dia orang suruh saya kirakan suami dia. So bahagian ibu, kalau kita tengok nanti, tuan-tuan boleh buka surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 76 tu. Ibu ni adalah asbabul furud yang saya share tadi. So bahagian asas ibu adalah 1/6. Banyak tak 1/6? Bahagian ayah, asalnya bahagian ayah 1/6 juga. Tapi kalau tak ada anak lelaki, dan ayah tu akan jadi waris asobah lah. Bahagian suami, ada anak, suami akan dapat 1/4. Okey. Ini asas dia. So yang anak lelaki, selalu kali kita orang selalu cakap kena anak lelaki dapat banyak dan lelaki dapat banyak. Sebab anak lelaki dapat 1 kali ganda daripada anak perempuan. So kita nak buat ni matematik lah, saya tunjuk kan. So darab 2 bahagian. Jadi ada seorang anak lelaki, ada 2 bahagian. Anak perempuan ada seorang, kali dengan 1 bahagian, ada 1 bahagian. So kat sini ada 3 bahagian. Itu dia. So sekarang ni kita nak samakan pembawah dia. Saya ambil 24 sebagai pembawah sepunya kepada pecahan ni. So saya letak kat sini 24, kat sini 24, kat sini si suami pun 24. Nak bagi mudah lah. So sekarang dekat sini 6 kali 4, 1 kali 4 4, kat situ 4, kat sini pun 4, dekat sini 6, bahagian suami 6/24. Baki dekat sini adalah 10/24. Sekarang 10 nak bagi dengan 3, tak boleh.
So saya besarkan lagi. Saya besarkan jadi 72. So kat sini pun 72. Kat sini pun 72. Kat sini pun 72. So yang ni jadi 20/72. Yang tu untuk anak lelaki. Untuk anak perempuan 10/72. So untuk suami dia jadi 18. Ini jadi 12. Ini jadi 12. Ini bahagian akhir. So kalau kita campur sini 12 campur 12 campur 18 campur 20 campur 10, dia akan dapat 72. Maksudnya sama dengan pecahan asas. So kalau kita tengok kat sini, yang ni bahagian ibu ni dia dapat 16.67%. Ni pun sama 16.67%. Ini bahagian isteri dia dapat 12, bahagian suami dapat 25%. Anak lelaki yang seorang tu dapat 27.78%. Anak perempuan dapat 13.89%. Ni nampak sekali ganda dah. Ini untuk orang yang si mati perempuan, dia ada suami, dia ada ibu, ada ayah, ada seorang anak lelaki, ada seorang anak perempuan. So pembahagian ni akan digunakan untuk semua harta yang dikira sebagai harta pusaka. Kalau rumah dalam geran tu, dekat dalam geran, tuan-tuan perempuan tengok, dia akan tunjuk pecahan-pecahan. Sebab pecahan ni akan tepat, sentiasa tepat. Okey, ini untuk contoh yang pertama lah. Okey, sekarang kita tukar, kita bagi contoh yang meninggal tu suami pula. Saya padam dulu. Okay. So waris yang ada isteri. So kat sini isteri. So isteri yang ibu dengan ayah samalah. Yang isteri dia akan dapat 1/8. Sebab apa? Sebab dia ada anak. So kalau tak ada anak dapat 1/4 lah. Okey, sekarang kita guna cara yang sama. Saya tengok pembawah yang sepunya, saya guna 24 juga. 24 juga. So kat sini 24. Kat sini pun 24. Kat sini pun 24. Okey. Maksudnya ni pun dapat 4. Kat sini pun 4. Kat sini jadi 3. So baki ada 13/24 juga. So 13 nak bagi 3 sekali lagi tak boleh lah. So saya gunakan 72 juga. 72. Yang ni 13 kali 2 jadi 26/72. Yang bawah 13/72. So bahagian isteri tadi jadi berapa? 9. Yang ni jadi 12. Macam mana saya dapat 12 ni? Darab je lah. Kan? Okey. So ini untuk seorang yang meninggal, lelaki, ada waris dia, isteri, ada ayah, ada ibu, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Semua harta pusaka dia akan dibagikan begini. Okey. Sekarang saya nak dia kata, yang ni senang lah sebab ada waris asobah kan, ada anak lelaki. Ataupun kalau tak ada anak lelaki, ada ayah. Contohnya kalau tak ada anak lelaki ni, bahagian anak lelaki ni, bahagian anak perempuan tu jadi separuh, anak perempuan seorang. Bahagian lain tu akan pergi kepada ayah. Ayah akan jadi asobah. So dia setengah orang kata, saya nak
kira yang macam lain, yang ada anak perempuan saja. Contoh macam saya lah, ada anak perempuan saja. Macam mana pula pembahagian dia tu? Okey, sekarang kita tengok orang yang bila dia meninggal tu, dia hanya ada anak perempuan saja. Anak lelaki tak ada. Saya padam dulu. Ini contoh yang terakhir lah kot. Dah setengah jam dah kita ni. Saya cuba, tapi tak apa lah. Ini bukan kena bayar kan. So, anak perempuan ada seorang anak perempuan saja. So, saya nak tanya tuan-tuan perempuan, kalau anak perempuan seorang, bahagian dia berapa? Bahagian ibu sama 1/6. Bahagian mak dia, isteri si mati pun sama 1/8. Bahagian anak perempuan berapa? Bahagian anak perempuan adalah bila seorang separuh. So setengah orang kata kan, anak perempuan kesian tak dapat. Tengok Allah jamin anak perempuan bila sampai ke harta pusaka, tak ada anak lelaki, anak perempuan tersebut dapat separuh. Automatik. Banyak ni separuh. Maksudnya kalau ada 2 juta tu, 1 juta tu milik anak perempuan tu. Banyak kan? So kita kena ubah kita punya perspektif terhadap faraid ini daripada mengainkan perempuan kepada menjaga hak perempuan. Faraid sebenarnya menjaga hak perempuan. Tengok dan contoh saya ni, anak perempuan dia dapat separuh daripada harta. So kita nak tengok ni betul 1/6. Ayah asalnya 1/6, isteri 1/8, ni 1/2. Apa bahagian akhir dia? So kalau saya guna 24, bahagian akhir dia 24. Okey, yang ni akan jadi 4, yang ni pun asalnya 4, yang ni akan jadi 3. Kalau tengok dari tadi contoh saya, isteri memang dapat paling rendah lah, 12.5. Tu paling banyak dia boleh dapat daripada harta pusaka. Yang ni akan jadi 12/4. Tapi kalau tuan-tuan tengok, kita tambah semua ni, 12 tambah 4 tambah 4 tambah ni, dia akan ada terlebih. Jadi yang lebih ni dia akan pergi dekat ayah ni. Dia jadi 5/24. Sebab tadi saya kata kalau tak ada anak lelaki, ayah tu akan jadi waris asobah. So ini untuk orang yang ada seorang dia anak perempuan. Kalau dia ada 2 orang anak perempuan, bahagian sini berubah. Bahagian ini berubah jadi 2/3. Jadi 2/3, yang ni pun berubah. Yang semua ni akan turut berubah. Dia akan jadi, yang ni dia jadi 4/24, yang ni dia jadi 4/24. Asalnya ini jadi 3/24, yang ni akan jadi 16/24. Tapi bila kita campur semua sekali, dia akan tak cukup. So dia jadi 27. So dia akan jadi 4/27, 4/27, dia akan jadi 3/27, 16/27. Macam tu. Okey? Alright. Tu dia punya pembahagian dia lah. Okey. Saya tukar balik. Baru nampak saya, tak nampak muka saya. Susah juga. Jadi itu saya nak share tadi macam mana nak kira. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada nak suruh kira bahagian faraid tuan-tuan dan perempuan, boleh hantar dekat kami. InsyaAllah saya tolong kira. Percuma, saya tak charge apa-apa, insyaAllah. At least bila kita dah tahu bahagian faraid waris kita, siapa waris kita, dapat berapa bahagian, isteri dapat berapa banyak, anak perempuan dapat berapa banyak, anak seorang macam mana, anak 2 orang macam mana.
ada anak angkat macam mana, tu kita tak sentuh lagi pasal anak angkat apa semua. So saya nak simpulkan di sini, kesimpulan pada sesi kita pada kali ini. Pertama, faraid tidak selesaikan pusaka. Faraid dia tak selesaikan pusaka. Macam saya cakap tadi, daripada awal tu dia bukan selesaikan, dia cuma bagi tahu siapa waris, berapa bahagian waris. Dia cuma tentukan bahagian waris dan siapa waris. Yang kedua, faraid bukan satu-satunya cara pembahagian utama. Dia adalah pembahagian yang terakhir sebenarnya. Ada lagi tadi saya sebut hibah, ada wasiat 1/3, ada amanah, ada wakaf. Semua tu kita boleh buat. Cuma yang tu kita kena buat masa kita masih hidup. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga, jumlah waris faraid mungkin ramai dan pembahagian tu mungkin rumit. Macam tadi saya tunjuk ni, yang saya tunjuk tadi, kalau ayah tu tak ada, waris asobah anak lelaki tak ada, ayah tak ada. Bila tak ada ayah, dia akan bersangkut paut dengan pakcik dan makcik, iaitu saudara kepada si mati. So dia akan jadi ramai. Itu yang tadi bila saya tunjuk tadi, sampai 25 golongan, 15 golongan lelaki dan 10 golongan wanita. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk kepentingan waris, dan paling utama untuk kepentingan diri kita sendiri bila kita dah meninggal nanti, sebab tanggungjawab ke atas harta ni hak kita. Jadi kita kena rancang. Kita perlu rancang semasa kita hidup. Dan yang terakhir, perancangan harta ni mesti kalau kita nak rancang bagi cantik, bagi elok, kita kena rancang masa hidup. So saya tengok ada satu soalan daripada Puan Heliana, kalau emas macam mana nak kira faraid? Nak bahagikan emas macam mana? Cincin, rantai, gelang. Macam saya kata tadi, kalau kita pergi ke mahkamah untuk tanah, dia akan masuk pecahan yang saya kongsi tadi. Berapa pecahan tu ikutlah. Kalau ada contohnya orang ni dia ada 3 beradik, seorang lelaki, 2 orang perempuan, maka bahagian lelaki tersebut adalah 2/4, bahagian 2 orang lagi yang perempuan tu 1/4, 1/4. Tu termasuklah sebenarnya emas tu pun. Cuma macam mana kita nak potong emas tu kan? Susahlah. So paling baik kalau kita boleh bermuafakat dengan adik-beradik, kita orang kata halal menghalal, kita bahagi agak-agak sama, kita bahagi and then kita halal menghalal. Itu kalau boleh buat macam tu, itu terbaik. Tapi kalau tak boleh juga, mungkin kita kena jual lah. Kita kena pergi nilai, jual dan dapat duit. Duit tersebut kita boleh bahagi sampaikan ke sen yang terakhir. Contohnya kumpul-kumpul dapat jadi sampai 1,200. So kita bahagilah. Duit boleh. Tapi kalau emas tu, nak bahagi emas tu juga, tak nak jual, tak nak apa semua, susahlah. Sebab emas tu mungkin satu gelang besar, satu lagi gelang kecil, satu lagi 100% emas, satu lagi campur dengan permata ke apa, harga dia tak sama. So jadi kalau emas, paling baik kita bertolak ansur, bermuafakat, bahagi secara adik-beradik, halal dan menghalal. Tapi kalau tak boleh juga, kita terpaksalah jual. Jual kemudian bahagi duit tersebut. Jadi ada lagi ke soalan? Saya nak tengok yang tanya. Tak nampak dah. So, kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, ada kemusykilan, boleh tanya kita. InsyaAllah saya tambah-tambah masa COVID-19 ni, selalulah juga duduk tengok FB kan. Boleh. Tapi kalau nak WhatsApp pun boleh. Nombor telefon saya ada dekat FB page saya. Saya letak dekat sana, tapi saya share kat sinilah, 019-3399-278. Boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan jawab lah. Jadi perkongsian kita berkenaan dengan faraid, cara kira, saya dah tunjuk tadi. Akhir kata, saya nak ulang balik. Boleh like FB page kita, Pembahagian Harta Pusaka, Bicara Harta Pusakaku. Kita ada blog kita, blog Bicara Pusakaku. Dan 2 minggu lepas kita buat YouTube channel, sebab kita nak simpan kita punya video-video ni supaya menjadi bekal kepada kami yang berkongsi ni. Mungkin nanti saya dah tak ada, tapi duduk dekat YouTube tu ada orang tengok, itulah jadi bekalan kepada saya. So tuan-tuan boleh sebarkan, tolong like dan share, sebarkan kenapa? Pertama, kita nak
apa ni orang kata, berkongsi ilmu yang Nabi kata ilmu pertama yang akan diangkat daripada umat Nabi Muhammad. Ilmu apa yang Tuhan yang Allah angkat? Ilmu faraid. Kalau tak percaya, cuba kita tanya keliling kita, tahu tak macam mana nak kira faraid? Ramai saya yakin tak tahu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada masa yang sama, pada hari Khamis juga, untuk kita berkongsi tajuk-tajuk lain. Nanti saya akan post dekat page saya apa tajuk yang kita nak kongsi minggu hadapan. Kalau tuan-tuan ada tajuk spesifik yang tuan-tuan nak tanya, ada soalan ke apa, boleh cadangkan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.